Selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, dalam slot pertama, kita sudah belajar tentang rumus pengamiran. Hari ini, kita akan pergi kepada hubungan pembezaan dan pengamiran serta sifat pengamiran. Cikgu ajar dua bahagian ini serentak sebab kita ada soalan yang melibatkan kedua-dua ini. Kita mula dengan hubungan pembezaan dan pengamiran. Sebenarnya, pembezaan dan pengamiran adalah proses songsan antara satu sama lain. Maksudnya, apa yang kita bezakan itu, bila jawapan yang kita dapat itu, kalau saya lakukan pengamiran, saya akan dapat soalan semula. Kita tengok contoh pertama. Kalau kita tengok dalam contoh pertama ini, cikgu minta bezakan fx. Dan jawapan dia ialah 2x tambah 1 per x tambah 5. So, bila kita nak tulis dia dalam bentuk pengamiran, sangat senang saja. Kita hanya perlu tulisnya dalam keadaan terbalik. Maksudnya, bila saya nak lakukan pengamiran, ini simbol pengamiran. So, apa yang saya nak kamir kali ini ialah 2x tambah 1, x tambah 5. Dan jawapan dia ialah fx. Dan kalau ini ialah kamiran tak tentu, maka kita tulis tambah C di hujungnya. Kita tengok contoh yang kedua. Kali ini, cikgu minta bezakan 3x kuasa 3 tolak x kuasa 2, kemudian kuasa 5, dan hasilnya ialah fx. So, kalau kita nak tulis dalam bentuk pengamiran, kita akan tulis terbalik. Maksudnya, kali ini apa yang saya nak kamir ialah fx. Dan jawapan dia ialah 3x kuasa 3 tolak x kuasa 2 kuasa 5. So, kalau ini ialah kamiran tak tentu, maka cikgu akan tulis tambah C di belakang. Tapi katakan apa yang cikgu bagi ini ialah kamiran tentu, contohnya cikgu letak 01, maka apa yang kita perlu buat, kita akan buat petak 01. Kita sudah tak payah kamirkanlah sebab 3x kuasa 3 tolak x kuasa 2 kuasa 5 ini ialah hasil kamiran sudah. So, kita tak payahlah gunakan apa-apa rumus kamiran untuk kamirkan lagi. Lepas itu, kita buat kurungan tolak kurungan. Seperti biasa, kita gantikan 1 dulu. So, kita dapat 3, 1 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 kuasa 5. Dan untuk kurungan kedua, kita masukkan 0. 3 0 kuasa 3 tolak 0 kuasa 2 kemudian kuasa 5. Lepas tu kita kira nilai dia, iaitu 32. Seterusnya, kita pergi kepada sifat-sifat kamiran. Terdapat 5 sifat pengamiran yang pelajar perlu tahu. Sifat pertama, maksudnya ialah bila dua nombor pada limit kita adalah sama, jawapan dia sentiasa kosong. Maksudnya macam ini. Kalau sekarang cikgu minta kamu kamirkan dari 3 kepada 3, dan apa yang cikgu minta kamirkan tu mungkin satu benda yang susah, mungkin sampai kita tidak tahu macam mana nak kamirkan, pun tak jadi masalah. Kita akan tahu jawapan dia sentiasa sama dengan kosong. Untuk sifat kedua dan sampai kelima, cikgu cuba terangkan dengan contoh yang diberi. Mungkin ini pelajar lebih senang faham. Sebagai contoh, cikgu bagi ini soalan dia. Kalau saya kamirkan 2 sampai 3, jawapan dia ialah 5. 3 sampai 5, jawapan dia ialah 4. So, kita akan tengok macam mana sifat kedua digunakan untuk bahagian ini. Sifat kedua mengatakan, kalau kita terbalikkan limit kita, maka jawapan kita akan ubah dari segi tanda. So, maksudnya di sini, kalau kamu tengok sini ialah 32, dia ialah terbalik daripada ini, 2 kepada 3. So, bila jawapan 2 kepada 3 ialah 5, maka jawapan untuk ini ialah negatif 5. Kita ubah tanda dia.
Sekarang kita tengok sifat yang ketiga. Sifat ketiga menyatakan kalau apa yang kita kamia itu adalah benda yang sama, dan jika kita dapati nombor ini sama dengan nombor ini, maka kita boleh cantumkan dua pengamiran ini jadi satu pengamiran di mana kita akan tuliskan nombor ini di bawah dan nombor ini di atas. So, kalau kamu tengok soalan yang cikgu bagi ini, kamu akan nampak apa yang dikamia adalah sama dan nombor ini adalah sama dengan nombor ini. So, sebenarnya dua kamiran ini cikgu boleh cantumkan jadi 2 sampai 5. Maka bila soalan tanya, kamikan 2 sampai 5 untuk FS, apakah jawapan dia? Apa yang saya perlu buat? Cikgu hanya perlu tambah saja jawapan mereka, iaitu sama dengan 9. Sekarang kita tengok sifat kamiran yang keempat. Sebenarnya sifat kamiran yang keempat ini seolah-olahnya sama dengan rumus yang keempat, iaitu bila apa yang kita kami itu melibatkan tanpa tolak, maka apa yang kita buat, kita akan kamikan 1 demi 1. Kita tengok contohnya. So, di sini kalau kamu tengok ada tambah di sini. So, apa yang kita boleh buat ialah kita kamikan 1 demi 1. So, di sini awak boleh kata, cikgu saya gunakan rumus 5, rumus kamiran yang kelima, ataupun awak kata awak gunakan sifat kamiran yang ada, di mana kita boleh asingkan, atau dengan kata lain, kita kamikan 1 demi 1. So, bila kita tengok ini, kamikan 3 sampai 5 untuk FS, sebenarnya jawapan sudah diberi oleh soalan, iaitu 4. Manakala untuk yang belakang itu, kita terpaksa buat sendirilah. So, di sini kita tak nampak pun boleh ubah. Kita akan gunakan rumus pertama. So, 6X. Dia ialah kamiran tentu. So, cikgu akan buat petak. Lepas tu 35. So, cikgu akan tulis ini ialah 4 tambah. So, sini adalah kurungan tolak kurungan. Mula-mula cikgu masukkan 5. So, 6 kali 5. Lepas itu cikgu masukkan 3, iaitu 6 kali 3, dan kita boleh kira jawapan dia, iaitu 16. Sekarang kita tengok sifat yang terakhir. Sifat terakhir menyatakan kalau apa yang kita beza itu darab dengan satu pemalah, maka kita sebenarnya boleh letak pemalah itu di luar. Ini contohnya. Kalau kita tengok soalan ini, di depan FX itu ada 6. Maksudnya kita darab dengan satu pemalah. So, ikut sifat kamiran yang kelima, cikgu boleh letak 6 itu di luar. So, dia jadi macam ini. Dan bila kita tengok apa yang kita tulis ini serupa dengan apa yang ada di sini, maka cikgu boleh tulis ini ialah 6 kali 5. Dan jawapannya ialah 30. Sekarang kita tengok satu contoh soalan format SPM. So, sebenarnya kadang-kadang dalam satu soalan, dia mungkin uji dua sifat kamiran serentak. Sebagai contohnya, kalau kita tengok soalan A, limit dia adalah terbalik kedudukan. So, nanti kita akan gunakan sifat kamiran yang kedua. Dan pada masa yang sama, kita tengok di depan FS itu telah darab dengan satu pemalah. So, nanti kita akan gunakan sifat kamiran yang kelima. So, untuk jawab soalan ini, cikgu akan letak 3 itu di luar sebab gunakan sifat kamiran yang kelima. Lepas tu, sebab sifat kamiran yang kedua, so daripada jawapan 10, cikgu akan tulis negatif 10. So, jawapan terakhir dia negatif 30. Sekarang kita tengok bahagian B. So, di sini cikgu uji sifat yang keempat sebab ada tolak di sini. Ada tolak di sini.
So, cikgu akan buat kamera secara berasingan. Tapi kali ini cikgu sudah bagi jawapan dia, iaitu 25. So, apa yang kita nampak? Kamera pertama ini sama dengan apa yang diberi oleh soalan. So, kita tahu jawapan dia ialah 10. So, maksudnya kita hanya perlu buat kamera di belakang sahaja. So, kita akan lakukan kamera seperti biasa. Kita tak nampak pun boleh ubah. So, kita gunakan rumus 1 dapat KX. Lepas itu, kurungan tolak kurungan. Kali pertama, kita masukkan 7 kepada X kita. So, kita dapat 7AK. Kali kedua, kita masukkan 2. So, kita dapat 2K. So, lepas itu kita selesai seperti biasa. Kita akan dapat jawapan K kita. Iaitu -3. Sekarang kita tengok contoh yang terakhir. Di sini cikgu telah uji dua konsep serentak, iaitu hubungan pembezaan dan pengamiran dengan sifat kamiran yang ada. So, soalan ini biasanya kamu akan nampak dia mula dengan pembezaan, lepas tu dia tanya kamera. So, apa yang kita perlu buat? Mula-mula kita ubahkan pembezaan ini, kita tulis dia dalam bentuk pengamiran. Oleh kerana kamera di belakang itu ada limit dia 0.5, maka kita pun letak limit untuk kamera kita 0.5. So, kita cari nilai juga. Selepas kita dapat nilai dia, sekarang kita cuba tengok apa yang dia minta kita kamirkan. So, 0 sampai 5 untuk Fs tolak 2 dx. So, di sini ada tolak. Kita gunakan sifat kamiran yang keempat. Kita asingkan. Seperti tadi juga, apa yang di depan ini sudah diberi oleh pengiraan kita tadi. Maka kita hanya perlu buat kamera untuk yang belakang. Kita dapat jawapan -25. Slot kedua cikgu sampai sini. Kita jumpa lagi dalam slot ketiga.